Yang di-Petua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar malam tadi menyertai lebih 500 jemaah dalam majlis kesyukuran di Masjid Jami' bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak. Majlis peringkat negeri yang dihadiri pembesar-pembesar Islam negeri itu bagi meraihkan hari kebesaran Nabi Muhammad SAW. Di samping solat Maghrib dan Isya berjemaah, majlis turut diisi dengan bacaan Yasin serta doa kesyukuran yang dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Manakala ceramah khas yang disampaikan oleh Mufti Negeri Sarawak, Datuk Kipli Yassin. Hadir sama pada majlis kesyukuran itu, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng, Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Speaker Dewan Dagangan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Al-Nasar dan pemimpin-pemimpin Islam negeri. Lembaga Pembangunan Industri Binaan Malaysia CIDB akan terus memperkasakan kemampuannya bagi memenuhi kehendak industri semasa. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menjelaskan ia perlu bagi memastikan kualiti pembinaan negara mencapai piawaian global. Pihaknya turut menghantar pegawainya ke luar negara bagi menguasai sektor binaan fasiliti baharu seperti nuklear. Kita belum ada bidang itu. Sebab itu CIDB secara proaktif sekarang pergi tengok apa diperlukan kalau nak bina fasiliti nanti. Ke arah itu, CIDB dapat menetapkan piawaian dan standard pembinaan kepada kontraktor-kontraktor tempatan. Baru-baru ini, beliau melaporkan tiada kerosakan jalan persekutuan rosak akibat kejadian gempa bumi di Semenanjung Negara. Beliau percaya dengan kualiti pembinaan jalan yang ditetapkan kerajaan telah berupaya mengurangkan impak kemusnahan akibat gempa bumi. Datuk Seri Alexander mendedahkan perkara itu kepada media di Kuching semalam. Penganjuran konsert diyakini menjadi salah satu produk pelancongan yang baik kepada Sarawak. Sehubungan itu, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menegaskan kementeriannya sentiasa memberi sokongan kepada hasrat pelaksanaan acara sedemikian. Katanya konsert tidak dilihat sekadar platform untuk berhibur tetapi memberi impak positif kepada sektor ekonomi khususnya industri pelancongan. Apabila seseorang artis ternama seperti ini datang untuk membuat persembahan, dia fans, peminat-peminat mereka akan datang berkunjung sama ada daripada jiran terdekat, daripada Brunei Darussalam, daripada Indonesia. Some of them might even drive all the way from Kalimantan Barat. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian dalam sidang media di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan memberitahu Sukan Borneo berkemungkinan penyertaannya dibuka kepada negeri dan negara di luar Kepulauan Borneo pada edisi akan datang. Ini berikutan terdapat 2 negeri yang menyuarakan minat untuk mengambil bahagian pada tamasya kali ini. Pulau Borneo. The next one, probably 2 years from now, we will start inviting other states if they are keen to participate, or even Northern Territory Australia. I've got very high hope, very high outlook towards Borneo game. Beliau menegaskan untuk penganjuran kebangkitan semula Sukan Borneo pada tahun ini, penyertaan sememangnya dikhaskan kepada negeri, negara dan provinsi di bawah Kepulauan Borneo. Bukan sekadar bersukan, tetapi ia membawa matlamat mengeratkan ikatan silaturahim dan persaudaraan antara negeri dan negara Kepulauan Borneo. Sukan Borneo 2025 akan berlangsung di Kompleks Sukan Putrajaya Kuching dari 24 hingga 28 September ini, melibatkan penyertaan kontijen Sarawak, Sabah, Labuan, Brunei Darussalam, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Kali terakhir Sukan Borneo dianjurkan pada 2013 di wilayah Persekutuan Labuan. Industri semikonduktor dijangka menyumbang 30 bilion ringgit kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK negeri menjelang 2030. Setiausaha Kewangan Sarawak yang juga pengerusi SMD Semikonduktor, Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar berkata, langkah itu sekaligus menyokong sasaran keseluruhan Sarawak sebanyak 282 bilion ringgit. So through the Sarawak Semiconductor Roadmap 2030, we aim to achieve a number of quite ambitious goals. Number one, we like to contribute to the GDP of the state
Hopefully by the year 2030 or even beyond, 30 billion ringgit from semiconductors, supporting the state's target of 282 billion ringgit by the year 2030, with manufacturing growing from 35 billion to 82 billion ringgit. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengetuai delegasi membentangkan Pelan Hala 7 SMD Semiconductor kepada Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Terdahulu, SMD Semiconductor melancarkan Semiconductor Roadmap Lab yang merangka Hala 7 menjadikan negeri ini sebagai hub serantau industri semiconductor menjelang tahun 2030. Sementara itu, Sarawak menekankan pembangunan bakat dalam pelaksanaan Sarawak Semiconductor Roadmap 2030. Pada sidang media yang sama, Ketua Pegawai Eksekutif SMD Syariman Jamil berkata, setakat ini SMD telah melatih sejumlah pekerja di bawah sasaran 3,000 tenaga mahir yang akan dicapai menjelang 2030. The first category is IC designers, where we target a total of 500 by 2030. And we have trained up 50 engineers to date in IC design engineering, and they all have gotten the jobs in Sarawak in this respective field. Now, the remaining will come from the job creations through the new advanced infrastructure ecosystems that we want to build in Samajaya for the next 5 to 6 years. Dalam pada itu, Syariman berkata bahawa pihaknya turut bekerjasama rapat dengan universiti tempatan dan pada masa sama sedang merancang memberi pendedahan awal berkaitan bidang semikonduktor ke peringkat sekolah-sekolah. Langkah itu juga sekaligus menyumbang kepada sasaran keseluruhan 195,000 peluang pekerjaan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Sejumlah RM15,000 diperuntukkan bagi setiap rumah yang memerlukan baik pulih melalui Pusat Khidmat Rakyat Dun Jepa Iskandar Turki berkata, inisiatif itu melengkapi pelaksanaan projek baik pulih Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS daerah Bintulu. Bagi Pusat Khidmat kami ada peruntukan untuk baik pulih, iaitu untuk sebuah rumah atau satu pintu rumah panjang adalah RM15,000. Itu pun kami memang dah buatlah untuk rumah panjang dan juga di kawasan kampung-kampung. Beliau memberitahu pemberita di Rumah Panjang Fabian Jembu, Sungai Setiam, Kuala Tatau, Bintulu. Jelasnya, peluang sebegini bukan sahaja memberi manfaat dalam aspek perumahan, malah turut menjadi ruang mengenal pasti keperluan masyarakat setempat. Dalam pada itu, beliau menyeru ketua kaum dan ketua rumah agar lebih proaktif menyalurkan maklumat mengenai permasalahan masyarakat kepada pejabat daerah dan pusat khidmat Jepa supaya bantuan dapat disalurkan. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, rakyat disantuni.